Hai, salam semua. Nama saya Chilin Eng. Hai semua. Okey, dengar suara saya tak? Okey, hai semua. Terima kasih kepada MC. Nama saya Chilin Eng. Saya seorang dietitian. So, hari inilah kita bersama-sama memahami bagaimana sistem imun kita berfungsi dan macam mana produk Alken dapat memanfaatkan kita. Okey. So, yang pertama, kita sama-sama lah tahu macam mana sistem imun kita berfungsi. So, sistem imun badan kita dia dapat dipecahkan kepada 3 tahap pertahanan. Pertahanan yang pertama merupakan fungsi asas sistem imunisasi yang merupakan penghalang dari kemasukan patogen, bakteria semua, dan dia akan mengeluarkanlah semua bakteria ni daripada badan kita. Bakteria masuk, kita pun keluarkan. Macam tu. So, macam contohnya, kulit kita, paru-paru kita, hidung kita, mulut kita, lilin lah. Semua air mata pun, air mulut pun, semua dia dapat ada sistem imun dalamnya untuk mengelakkan patogen daripada masuk ke badan kita. Macam ni. So, jika patogen bakteria dia dah lepas pertahanan pertama ini, dia dapat lepaskan daripada pertahanan tahap pertama. So, kita akan memulakanlah mengaktifkan pertahanan tahap kedua. So pertahanan tahap kedua ini dia dapat sel darah putih lah. Sel darah putih, kita akan guna sel darah putih ini sebagai respon imun, di mana sel darah putih ini dia akan makan bakteria itu. Dia akan makan bakteria itu. Makan dia macam dia berada di sekeliling dia dan menghapuskan. Bagi dia mampus. Macam tu. Tetapi ada juga patogen yang sangat mantap, patogen bakteria yang sangat mantap. Mereka dapatlah melepasi tahap kedua ini. Mereka dapat melepasi pertahanan tahap kedua. So, sekaranglah kita akan memulakan pertahanan tahap ketiga. So, dalam tahap ini, sistem imun badan kita akan belajar. Kita akan memeriksa, belajar cara bakteria ini berfungsi. Macam mana dia berfungsi, macam mana dia lah boleh membahayakan badan kita. So, kita akan membina antibody untuklah menghapuskan bakteria ini. So, ketiga tahap inilah sistem imun dalam badan kita. So, kita tengoklah sekarang, kita akan tengok 2 kategori untuk respon sel-sel imun kita. Yang pertama, imuniti semula jadi, dan kedua imuniti adaptif. So, imuniti semula jadi, dia mempunyai respon yang laju dan fungsinya adalah memakan bakteria yang dikesan dalam beberapa jam. Beberapa jam saja dia dapatlah menghapuskan bakteria dan mengaktifkan pertahanan. Tapi ada juga yang bakteria dia tidak dapat ditangkap oleh sistem imuniti semula jadi ini. So, dia ambil masa yang lebih lama lah untuk badan kita memahami cara bakteria ini, dan kita dapat membina antibody untuk menghapuskan bakteria ini. So, dia bijak sikit. So, kita kena pakai lama sikit untuklah menghapuskan dia. So, patogen, bakteria yang badan kita dapat kesan dia, kita akan mengingat dia. Badan kita akan ingat bakteria itu dan membina antibody untuk menghapuskan dia. So, masa dia bakteria yang sama, dia masuk lagi, dia lawat lagi, cakap hai lagi, badan kita bolehlah menghapuskan dia. Sebab kita dah tahu, kita dah kenal dia. Dia sama dengan situasi vaksin lah. Sama dengan vaksin kita. Vaksin pun kita masukkan bakteria COVID. So, badan kita akan tahu, oh ini COVID-19. Kali kedua dia masuk, kita hapuskan dia. Dia macam fungsi vaksin lah. Sama dengan vaksin. Sebab badan kita dah kenal bakteria ni, dah kenal COVID ini.
So dia dah tahu macam mana untuk mempertahankan badan kita, dia dah tahu dah macam mana untuk menyerang balik. Macam tu. So sel-sel kita dah makin-makin dia akan belajar, dia akan memerhati bakteria, dia akan jadi bijak. Macam tu. So korang boleh nampak lah. Dalam slide ini kita boleh nampak sel-sel semua. Okey. So seterusnya, okey, korang boleh nampak lah. Korang boleh nampak di sebelah kiri, dia merupakan sel darah putih, di mana dia berada di sekeliling patogen, bakteria, dan dia akan menghapuskan makan dia dan mengeluarkan daripada badan kita. Respon ini sangat-sangat cepat. Dia sekejap je, dia boleh hapuskan, mampuskan bakteria itu. So di bahagian kanan kita boleh nampaklah immunity adaptive ini dia mengambil masa lagi panjang sikit untuk respon. Sebab patogen, sebab bakteria ini dia bijak sangat. So sekarang kita kena membina sel T, sel B. So di mana sel T dia mengkaji macam manalah bakteria ini berfungsi, dan dia akan melaporkan kepada sel B. Dia bagi tahu sel B, okey, bakteria ini dia macam-macam ni, dia ada cara-cara ni. So kita kena macam mana untuk menyerang balik. So sel B ini dia dapat menyerang balik, dia makan bakteria itu, dia menghapuskan. So sel T dia belajar, sel B dia pergi menghapuskan. Macam ni. So kita sekarang marilah kita jumpa, kita boleh discuss, bincangkan mengapakah kita perlukan MIME untuk mengimbangkan sistem imun kita. So MIME itu apa? MIME itu dia merupakan bahan utama dalam Alpha Hex. Kenapalah kita memerlukan MIME ini untuk mengimbangkan sistem imunisasi kita? So sistem imun yang biasa memerlukan respon imun yang baik. So baik dimaksudkan kita kena capai keseimbangan, macam ekonomi, keseimbangan. So kalau sistem imun dia tidak seimbang, dia akan menyebabkan respon imun ini terlalu kuat sangat atau lemah sangat. Macam tu. So kalaulah respon imun ini terlalu kuat, sistem imun akan imun daripada elemen-elemen yang tidak berbahaya. Dia akan makan benda-benda yang tidak bahaya. Tak bahaya, sihat, benda sihat dia pun makan. Semua dia makan. Apa-apa dia makan. So inilah akan menyebabkan masalah-masalah alergik. Sebab sel yang baik dia makan juga. So kita tak ada sel yang baik lagi. So ini bahayalah. Dia akan menyebabkan masa sikit. Macam tu. So kalau respon imun terlalu lemah, sebaliknya terlalu lemah, so badan kita lah pun boleh dapat penyakit yang lebih mudah. So sebab sel imun kita dia lemah, dia tidak mampu untuk hapuskan sel-sel yang berbahaya. Macam tu. So kondisi inilah kalau kita dalam sel-sel yang terlalu kuat, terlalu lemah, dia tidak dapat bantu untuk mengimbangkan sistem imun kita. So dia akan binalah kalau terlalu kuat ataupun terlalu lemah, kita akan membina sel-sel yang tidak normal, tidak biasa, luar biasa, yang tidak baik. Macam tu. So sangat bahayalah. So konklusinya sel imun kita, dia punya respon tu, dia punya tindak balas tu tidak bolehlah terlalu kuat atau terlalu lemah. Sampai sini faham tak? Masih okey ke tak? Dia sedikit confused tapi dia masih okey lagi lah. Saya harap korang masih okey lagi. So kalau terlalu kuat tak boleh. Sebab dia makan semua. Benda sihat dia makan. Kalau benda yang tidak, kalau tidak dia lemah sangat pun tak boleh. Macam tu. Dia akan jadilah penyakit autoimun, penyakit alahan, semua penyakit alergik. So dia memanglah tidak baik. So kita kena jaga, kita kena tengoklah sistem imun kita kena seimbang. So kalau dia seimbang, yang kita kata tadi, kalau seimbang, badan kita akan serang badan kita sendiri. Dia sangat bahaya. So kita akan adalah penyakit autoimun.
di mana badan kita, imun kita, dia tidak seimbang, dia terlalu kuat, terlalu lemah. So dia akan menyerang antara satu sama lain. So badan-badan bahagian-bahagian badan kita dia akan tidak sihat lah, dan berbahaya, ada penyakit-penyakit lah. So sistem kita dia akan jadi sangat-sangat bahaya dan kita perlukan MIME ini untuklah menjadi dia seimbang. Bagi dia seimbang balik, bagi dia okey balik. Macam tu. Okey. So seterusnya apa yang menjadikan MIME begitu unik, begitu special dalam modulisasi imun? Apakah benda-benda dia yang menjadikan dia sangat-sangat mantap ini? So sebenarnya MIME adalah ekstrak polisakarida daripada cendawan super. Kita panggil dia cendawan super lah. Polisakarida. Sebab dia terpilih melalui Mycelia basidiomycota. Dia mempunyai berat molekul yang rendah. Di sinilah kita pakai isolated alpha glucan, ethylated alpha glucan. Sebab dia punya sel, benda ni memang sangat kecil. So kita tahu kan kalau kita makan benda kecil macam bubur ke, benda-benda kecil lah kita dapat menyerap dengan baik kan. Common sense kan. So kalau kita makan benda-benda vitamin, benda-benda yang sangat kecil, kita dapatlah menyerap dengan baik dan menambahkan sel NK, menambahkan sel yang sehat, sel yang okey untuklah melahirkan sel-sel yang sihat. Korang boleh nampaklah di sini. Okey, apakah maksud kita dengan berat molekul rendah? So, isolated L-glucan ini dia sangat-sangat kecil saja. Dia sangat-sangat kecil. So, kalau kita banding dengan bingkai, banding dengan benda lain, dia memang sangat-sangat kecil dan sangat senang untuk menyerap. So kalau kita nak menyerap benda-benda dengan baik, menyerap vitamin-vitamin, menyerap benda-benda sihat, kita mestilah pilih yang dia kecil sebab senang untuk badan kita menyerap. Seterusnya, seberapa pentingnya MIME? Apakah kegunaan klinikal dia dalam meningkatkan kesihatan imun? Sebab ujian klinikal ni tentang MIME, dia telah melebihi 400 ujian klinikal tau. Dia memang sangat-sangat banyak ujian klinikal. Dan saya tidak dapatlah satu-satu menunjukkan semua sebab dia memang sangat banyak. Dia didapati MIME ini dia berkesan untuk penyakit contohnya macam penyakit asma, penyakit kolonitis, sersema, alergik, apa pun lah. Dia disebabkan oleh sel imun kita tidak seimbang dan di sini MIME dapat mengimbang balik, buat seimbang balik, memulihkan sel, menambahkan sel-sel yang baik. So boleh mengelakkanlah banyak-banyak masalah, mengelakkanlah banyak-banyak penyakit untuk badan kita. Macam tu. Sampai sini okey ke? Korang semua okey ke? Jangan tidur ya. Saya harap semua masih okey ya. Kalau tidak okey, boleh type in dalam chat terlalu cepat ke, terlalu lambat ke. Okey, balik ke topik kita MIME. MIME dia dapat mengurangkan jangkitan. Ini penting tau. Kalau kita dapat mengurangkan jangkitan, dia dimaksudkan kita dapat melindungi lah. Dia ada shield melindungi, penghalang dekat kita sendiri. Dan kita tidak akan dapat jangkitan-jangkitan flu, penyakit-penyakit macam COVID-19 dengan senang. So seterusnya, seberapa pentingnya MIME untuk penggunaan harian orang biasa? So saya sihat sekarang, saya perlu ke MIME? Kalau saya sihat, saya semua okey, saya perlu lagi ke MIME? Korang boleh nampaklah dekat bahagian kiri, untuk warga sihat, orang-orang sihat, kalau orang sihat makanlah MIME, dia dapat meningkatkan bilangan sel imun sebanyak 55%.
Sebablah dalam masa ini, dalam zaman ini, kita punya badan, sel-sel badan kita, dia senang, dia mudah untuk bertukar. Dia suka-suka dia bertukar kepada sel yang bahaya, di mana kita tidak tahu. Kita tidak tahu. So dia bila-bila aja, mana-mana aja dia dapat bertukar, dia suka hati bertukar kepada sel bahaya. So kita lah, kalau kita sihat sekarang, walaupun kita sihat sekarang, kita pun kena mengelakkan dia menjadi bahaya. So kita kena mengadakan sel-sel baik yang dalam badan kita. So masa dia tukar kepada sel-sel yang bahaya, kita adalah backup untuk gantikan dia. Macam tu. So macam mana dikatakan, orang baik, bukan orang baik, orang yang sihat, orang yang okey semua pun boleh makan, pun dicarankan makan sebab dia dapat tambah 55% sel-sel imun yang baik. So untuk warga emas pun sangat-sangat baik sebab warga emas makan MIME ni, kalangan warga emas ni dia dapat menambahkan 150% sel-sel yang baik. Sel T. Tadi kita katakan sel T ni apa, masih ingat ke tak? Sel T ni dia dapat mengkaji, dia memeriksa, dia tengok, dia memerhatikan apa yang bakteria dia buat, macam mana bakteria berfungsi, so dia melindungi badan kita. So seterusnya, adakah produk-produk lain bolehlah kita gabung sekali dengan MIME untuk kesihatan imun yang lebih baik? So of course, Elton, kita ada banyak produk selain daripada MIME. Contohnya Alpha Hex, selain daripada Alpha Hex, contohnya lah kita boleh makan spirulina, kita boleh makan ecstasy, gamisi, LG6, Clinton isotonic, banyaklah yang kita boleh makan. So ini dia dapat membantu sel-sel imun saya, dia dapat mencapai balanced nutrition. Membekalkan nutrien yang seimbang. Seimbang ini dia memang sangat penting. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. So kita kena lah make sure baik-baik dia cukup. Macam tu. So dalam spirulina kita, dia ada 60 nutrients. 60 nutrients tak, macam-macam nutrients dia ada dalam spirulina. Sangat baik, sangat mantap. So seterusnya ecstasy, LG6, dia dapatlah meningkatkan antibody dalam badan kita. Semasa kita punya badan kita ada banyak antibody, banyak tentera, banyak peserta Olimpik dalam badan kita, dia sedia untuk menghalang, menyerang bakteria luar. Masa inilah kita dapat mengurangkan kadar jangkitan penyakit. Dia dapat menyokong fungsi imun, dia dapat mencepatkanlah proses permulihan. Okay, seterusnya melindungi Clinton isotonic yang semua orang tahu kan. Clinton isotonic dia dapat melindungi badan kita daripada serangan virus dan menambahkan T cell. T cell lagi, ingat tak T cell tu apa? T cell tu dia memerhati bakteria semua dan melindungi badan kita. So itu sahaja. Sekian, terima kasih.